Okey, salam sejahtera. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada rakan-rakan media sekalian. Dan sidang akhbar ini adalah sidang akhbar bersama saya sendiri selaku pengerusi PAC Parlimen bersama-sama dengan Dato' Nick selaku Ketua Audit Negara, berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara Lakan tahun 2019 Siri 2, aktiviti Kementerian Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan serta pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. PAC Parlimen pada pagi ini telah mendapat taklimat daripada Dato' Nick Azman Nick Abdul Majid, Ketua Audit Negara, berhubung laporan Ketua Audit Negara Lakan tahun 2019 Siri 2, aktiviti Kementerian Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan serta pengurusan syarikat kerajaan persekutuan yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada jam pukul 10 pagi tadi. Turut hadir dalam taklimat berkenaan adalah Timbalan Ketua Audit Negara Prestasi Puan Fatimah Ramuji dan Timbalan Ketua Audit Negara Syarikat Encik Roslan Abu Bakar. Bagi pengauditan membabitkan aktiviti kementerian atau Jabatan Kerajaan Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun, Ketua Audit Negara telah menjelaskan ia membabitkan 13 kementerian dengan 17 laporan yang dikeluarkan serta 62 syur audit dikemukakan. Pengauditan membabitkan pengurusan syarikat kerajaan persekutuan pula membabitkan 7 syarikat dengan 7 laporan dihasilkan dan 41 syur audit dikemukakan. PAC mengambil maklum bahawa sejumlah 25 isu yang dilaporkan atau 4.5% dalam Lakan 2019 Siri 2 adalah bersifat tindakan punitif, manakala pakinya 525 isu atau 95.5% adalah bersifat korektif. Jawatankuasa ini memandang serius peningkatan isu yang bersifat tindakan punitif ini dalam Lakan 2019 Siri 2 berbanding dengan Lakan 2019 Siri 1 yang hanya mencatatkan 11 isu tindakan punitif. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus bersikap lebih agresif dan memandang serius isu-isu yang dibangkitkan dalam Lakan yang dibentangkan. Sehubung itu, PAC menggesa SPRM melakukan siasatan dengan segera terhadap semua isu yang dikategorikan sebagai punitif. PAC sudah mengadakan prosiding untuk 8 isu yang dilaporkan dalam Lakan 2019 Siri 1. Dan satu perbincangan khas jawatankuasa ini akan diadakan untuk menentukan isu-isu yang mana dalam Lakan 2019 Siri 2 ini akan dipanggil untuk prosiding. Antara isu yang berkemungkinan besar akan dipanggil oleh PAC dari Lakan 2019 Siri 2 adalah membabitkan Kementerian Kewangan dan Jabatan Custom Diraja Malaysia apabila sistem U-Custom penilai 397.43 juta gagal disiapkan sehingga kini sejak ia dimulakan pada Oktober 2013. Sedangkan kerajaan sudah membayar sejumlah 272.99 juta kepada syarikat yang terpilih. PAC akan terus menjalankan kerjasama strategik bersama dengan Jabatan Audit Negara, khususnya Ketua Audit Negara dalam memastikan perbelanjaan dan kewangan kerajaan digunakan secara berhemah dan memberikan pulangan yang terbaik kepada rakyat dan negara. Dan saya dengan ini ingin mempersilakan Dato' Nick Azman untuk memberikan sedikit taklimat berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara yang telah pun dibentangkan. Dipersilakan, Dato'. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Wong pengurusi PAC, dan seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, Jabatan Audit Negara telah memberi taklimat berkenaan dengan beberapa penemuan Siri 2019 ini. Untuk makluman, asalnya laporan Ketua Audit Negara 2019 ini kita cadangkan untuk bentang pada bulan Mac lagi, Mac tahun ini. Namun sebab tidak ada persidangan Dewan Rakyat dan kita bawa kepada sekaranglah 28 September 2021 ya. Dan keseluruhan nilai projek
yang kita buat pengauditan adalah 90 bilion ya, 90 bilion nilai semua, dan kita dapati beberapa kelemahan dalam pengauditan ya. Cuma sebelum itu saya nak sebut juga bahawa tahun ini kita perkenalkan audit secara komprehensif ya, di mana kita pilih tajuk untuk memberi gambaran keseluruhan ya. Umpamanya kita buat pengauditan berkenaan dengan projek penyaluran air mentah Pahang Selangor. Dan projek ini tidak boleh berdiri sendiri sebab dia ada kaitan dengan projek lain, iaitu projek loji rawatan air Langat 2 dan sistem agihan fasa 1 ya. Jadi kedua-dua projek ini mesti diselaraskan supaya kedua-dua projek ini berjalan lancar. Jadi kita buat itu kali pertama kita buat secara keseluruhan. Dan satu lagi projek yang berkaitan pengauditan adalah audit syarikat, di mana kita buat audit syarikat ke atas Perbadanan Aset Air Berhad ya, PAAP ya. Jadi tiga-tiga ni berkaitan ya. Jadi supaya memberikan gambaran yang lebih menyeluruh kepada aspek pengurusan air di Selangor dan wilayah persekutuan dulu, supaya sesuatu masalah kita dapat melihat secara holistik. Dan kita dapati bahawa berlakulah beberapa kelemahan ya. Umpamanya terdapat pembaziran sebanyak 285 juta dalam 3 projek, iaitu projek sistem U-Custom, projek penyaluran air mentah Pahang Selangor, dan projek perkhidmatan rangkaian telekomunikasi dan bersepadu kerajaan ya. Itu dari segi itu. Dari segi pembaziran, kita juga dapati bahawa terdapat ketirisan sebanyak 29 juta dari segi pengurusan AP terbuka kenderaan ya, di bawah MITI dan dilaksanakan oleh Jabatan Kastam, dan juga pengurusan peralatan perubatan hospital di mana terdapat kelemahan-kelemahan tertentu menyebabkan berlaku ketirisan. Selain daripada itu juga kita dapat tidak wujud improper payment sebanyak 65 juta melibatkan sistem U-Custom juga ya, di mana pembayaran tidak disokong oleh dokumen-dokumen tertentu, dan juga pengurusan sistem pembejal dan pembersihan awam, di mana terdapat pembayaran dua kali ya bagi sesuatu perkhidmatan pembersihan, dan juga terdapat juga improper payment di bawah perkhidmatan rangkaian telekomunikasi dan bersepadu kerajaan ya. Selain daripada itu juga kita dapati bahawa terdapatlah beberapa kelemahan pengurusan ya, di mana aktiviti penguasaan dan pemantauan kontrak tidak dilaksanakan. Berlaku tunggakan hasil dan kutipan lewat mengutip kutipan pinjaman serta kelewatan tanda tangan kontrak, dan kelemahan perancangan dan ketiada kaedah pengukuran keberhasilan. Itu antara kelemahan-kelemahan yang kita jumpai lah. Walau bagaimanapun saya nak sebut bahawa secara keseluruhannya projek dilaksanakan dengan baik, tapi adalah kelemahan-kelemahan tertentu, dan khususnya seperti yang Merangkat Pengerusi sebut tadi adalah sistem U-Custom lah yang gagal dilaksanakan, dan di mana bayaran sebanyak 272 juta telah pun dibayar, sedangkan projek itu tidak siap selepas 7 tahun dilaksanakan ya, 5 kali extension of time. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ada soalan? Ya, silakan. Okey. Okey. Bagi kes-kes yang telah pun dilaporkan dalam Lakan, ada sejumlah 17 laporan berserta dengan jumlahnya 24 laporan bagi kali ini, dan pihak PAC seperti yang dinyatakan oleh saya tadi akan duduk dan bincang berkenaan dengan isu dan juga proceeding mana yang akan kita memanggil untuk proceeding yang selanjutnya. Tetapi di sini bagi kami tadi saya sudah nyatakan sistem U-Custom yang telah pun kerajaan membayar 272.99 juta
yang suatu sistem yang gagal dilaksanakan, ia merupakan suatu isu yang kemungkinan besar pihak PAC akan memanggil. Okay. Belum tentu lagi. Kita belum lagi tetapkan isu-isu yang mana yang hendak dipanggil. Dan sememangnya PAC sejak 2 minggu yang lepas apabila Parlimen bersidang semula, kita telah mengadakan mesyuarat dan prosiding kita untuk kes-kes yang belum lagi diselesaikan, termasuk kes-kes yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara siri 2019 siri 1. So kita akan aturkan jadual kita dan kami akan maklumkan kepada pihak media berkenaan dengan segala perkembangan. Ya. YB, your suggestion for MECC to immediately investigate this case. So what if MECC takes on the suggestion and starts investigation? Will it then jeopardize PAC from coming in? Will there be a conflict of interest? Okay, definitely there will be no conflict. Bagi saya adalah tanggungjawab MSCC, SPRM selepas kesemua laporan Ketua Audit Negara dibentangkan, SPRM hendaklah dengan segera mengambil maklum dan memandang serius kesemua isu-isu yang terpangkit. Dan segala siasatan dari SPRM tidak akan membatas tanggungjawab PAC daripada untuk melaksanakan siasatan kita. Okay? Any more questions? Ada soalan? Ya, sila. Sorry? Datuk? Ketirisan. Kalau ya, terima kasih. Memang ketirisan Jabatan Kastam lah, pembaziran ya. Pembaziran sebab projek itu tak siap sedangkan kita dah bayar. Jabatan Kastam seperti yang dinyatakan tadi nilainya 272.99 juta. Projek bekalan air mentah Pahang Selangor 7.16 juta. Dan projek perkhidmatan rangkaian telekomunikasi bersepadu kerajaan 4.89. Jadi dari segi pembaziran tu Kastam paling tinggi sekali ya. This is a big loss. Dan kalau dari segi improper payment pun, improper payment tadi jumlah dia 65.61 juta. Dan yang paling tinggi adalah Kastam juga 64.89 juta. Improper payment ni dia lain sikit ya. Pembaziran tu bayaran dibuat, projek tak siap, maknanya membazir lah. Improper payment ni bayaran dibuat tapi dokumen supporting dokumen tu tak lengkap. Jadi dia bayar juga, maknanya sepatutnya ada supporting dokumen yang lengkap baru boleh bayar. Itu jadi itu isu projek tu 2013. 2013 ya. 2030. U-Custom. U-Custom. U-Customs. Sistem komputer. You dah mention 7 tahun extension of time. Extension 5 kali. 5 kali. 5 kali. Harga asal projek 312 something. Ada. Sekejap. 31 lebih. Correct. Ya. Harga asal. Harga projek ialah 397. 397. Harga asal 317 ya. Maaf, harga asal 317.78 juta. Tapi harga bila sambung tu jadi 390.01 juta. 390.01 juta. Harga asal akhir sekali ya. Tapi yang bayarnya 272 lah tadi. 5 kali EOD Ha. yang sudah dibayar. Yang sudah bayar 272.99 juta. Harga asal 317. Ya. Ya. 317 ya. Datuk mungkin saya bantu sikit. Ya. Okey. Untuk mengelakkan kekeliruan, kos asal dia pada tahun 2013 317.78 juta. Dan setelah 5 EOT extension of time diberikan, kos akhir adalah 397.43 juta. Dan EOT diberikan 5 kali. Ya. This one. EOT diberikan sebanyak 5 kali dan status projek gagal disiapkan.
Jumlah yang dibayar oleh kerajaan setakat ini adalah 272.99 juta. Jelas? Clear? What was the system of approach system? Tujuan. Untuk memudahkan urusan custom lah. Online. Ya. Online. Online dia. Ya. Actually, if you go to custom website ya, tadi ahli-ahli kami ada go to custom website, memang ada satu link ke U Custom. Dan apabila nak cuba login tu, memang memang tak ada. Seperti kita katakan lumut lah. Apabila nak login, dia sudah log out. You can try to Google U Custom, then you can straight away go to the website. But apa website tu? File tidak ditemui. Something like that. Error or something like that lah. 503. Error 503. Bukan 404 lah, 503. Jadi PAC akan memanggil pihak custom dan menyarankan SPRM untuk melakukan siasatan segera. SPRM adalah untuk kesemua isu 25 isu yang dibangkit yang bersifat punitif. Dan bagi U Custom ini kita akan membincanglah siapa yang akan dipanggil. Pihak PAC akan mengadakan perbincangan khas berkenaan dengan semua laporan yang dinyatakan oleh kedua audit negara dan menetapkan yang mana satu perkara yang PAC akan memulakan proceeding. So we will have a meeting to decide which are the issues that we will be taking, because there are 24 cases here. We cannot be taking. We haven't finalized because the report was just tabled this morning, and sebelah pagi dan sebelah petang nanti kami juga akan teruskan dengan talimat oleh kedua audit negara. So after this we will decide and we will let everyone know. Thank you. Okey, jadual untuk PAC sehingga awal bulan Oktober memang telah pun penuh, dan kita untuk kes-kes baharu ini mungkin kemungkinan besar akan dikendalikan pada bulan November. Okey. Okey. Jika tak ada soalan lagi, terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan media sekalian. Thank you so much. Terima kasih juga Ketua Audit Negara. You can take this. Then you share with the rest. Copy I got to ask my. Ini Datuk punya. Wait lah.